Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Pasangan guna COVID-19 lengahkan perbicaraan. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dilaporkan tidak dibenarkan memasuki bangunan Mahkamah Tinggi untuk perbicaraan rasuah One Malaysia Development Berhad 1MDB berikutan status beliau di aplikasi MySejahteranya. Media melaporkan Peguam Najib Hariharan Singh memberitahu Hakim Perbicaraan Datuk Colin Lawrence Sikuarah bahawa status Najib dan rakan peguamnya Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah di aplikasi itu adalah kontak casual. Awal pagi tadi mereka dibenarkan masuk selepas mereka memuat semula status mereka. Bagaimanapun selepas menjawab beberapa soalan di bawah fungsi COVID-19, status aplikasi itu mereka bertukar kembali kepada kuning katanya. Hariharan mengarahkan kedua-dua Najib dan Syafiee supaya menjalani ujian kendiri COVID-19. Menurut laporan pihak pendakwaan, mahu perbicaraan diadakan dalam talian tetapi pihak pembelaan telah membuat bantahan. Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Gharib memberitahu Hakim Sikuarah bahawa pindaan kepada Seksyen 15A Akta Mahkamah Kehakiman membenarkan perbicaraan mahkamah dijalankan secara dalam talian. Saya telah menerima arahan daripada Peguam Utama iaitu Pendakwa Raya Ad Hoc Datuk Seri Gopal Sri Ram untuk mengadakan perbicaraan dalam talian. Perbicaraan dalam talian dilakukan untuk permohonan Datuk Seri Najib minggu lalu serta rayuan SRC International katanya seperti dipetik. Untuk rekod dalam prosiding terakhir pada 18 November, bekas pengarah 1MDB Tan Sri Ismi Ismail dan bekas Ketua Pegawai Keuangan Azmi Tahir telah menamatkan pemeriksaan utama mereka tetapi masih belum boleh disoal balas oleh Peguam Najib. Bagaimanapun, Hariharan ketika membantah cadangan tersebut berkata, arahan amalan Ketua Hakim Negara menyebut bahawa pendengaran dalam talian hanya terpakai untuk kes sivil. Mereka telah mengemas kini status MySejahtera tetapi status mereka masih kontak casual, kata Hariharan sambil menambah di bawah garis panduan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Kedua-duanya dijangka menjalani kuarantin sendiri selama 10 hari. Najib berdepan 25 tuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram berhubung dana disyaki milik 1MDB berjumlah 2.28 bilion ringgit yang dimasukkan ke dalam akaun M-Bank beliau antara Februari 2011 dan Disember 2014. Sementara itu, perbicaraan kes rasuah isteri Najib Datin Seri Rosmah Mansur di Mahkamah Tinggi pada 8 Disember lalu juga dilapangkan sehingga Jumaat berikutan status MySejahteranya menunjukkan beliau mempunyai kontak dengan pesakit COVID-19. Bagaimanapun, perbicaraan kes rasuah Rosmah pada Jumaat juga dilapangkan selepas status MySejahtera beliau masih menunjukkan mempunyai kontak rapat dengan pesakit COVID-19. Semasa prosiding bela diri kes rasuah membabitkan projek hybrid solar di hadapan Hakim Muhammad Zaini Mazlan, Peguam Datuk Jarjit Singh yang mewakili Rosmah berkata status terkini MySejahtera anak guamnya berwarna jingga. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Seri Gopal Sri Ram mencadangkan perbicaraan dijalankan secara dalam talian. Menurut beliau, Rosmah boleh memberi keterangan secara dalam talian atau hybrid sama ada di pejabat peguam atau di kediamannya dengan kehadiran pihak pembelaan dan juga pendakwaan. Rosmah berhadapan dengan tuduhan meminta RM187.5 juta dan dua pertuduhan menerima suapan yang berjumlah RM6.5 juta daripada pengarah urusan Jepak Holdings Sdn Berhad Saidi Awang Samsudin berkaitan projek tenaga solar itu menerusi bekas pembantunya Datuk Rizal Mansur. Ia sebagai balasan kerana membantu Jepak Holdings memperolehi projek bersepadu sistem solar fotovoltaik atau PV hybrid serta penyelenggaraan dan operasi genset diesel untuk 369 sekolah luar bandar Sarawak yang bernilai RM1.25 bilion daripada Kementerian Pendidikan secara rundingan terus. Demikian, pasangan ini menggunakan COVID-19 untuk melengah-lengahkan prosedur mahkamah setelah berjaya melambatkannya dengan pergi bercuti ke Singapura atas alasan melihat cucu kedua mereka.
Adakah jika rakyat biasa yang tertuduh ada kontak rapat dengan pesakit COVID-19 boleh bertolak dalik enggan menghadiri perbicaraan dalam talian?